Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengisytiharkan pelantikan dan pertukaran beberapa orang Menteri Kabinet dan Timbalan Menteri. Titah khas Kebawah Dulia Maha Mulia tersebut disiarkan melalui semua saluran televisyen dan rangkaian radio petang kemarin. Ketiga mengumumkan barisan baharu Kabinet itu, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengulangi peringatan bahawa lantikan-lantikan tersebut adalah amanah yang mesti ditanai dengan penuh setia dan sikap bertanggungjawab. Tidak siapapun, tegas baginda, boleh mengabaikan amanah kerana amanah itu adalah ia ibarat perjanjian suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beta merujuk titah beta semasa rombakan dan perlantikan menteri-menteri kabinet dan timbalan menteri yang baharu pada hari Selasa 13 hari bulan Jamadil Awal 1439 Hijrah bersamaan dengan 30 hari bulan Januari 2018 Masihi. Pada masa perlantikan berkenaan telah berkuat kuasa mulai hari Selasa 30 hari bulan Januari 2018 bagi tempoh selama 5 tahun. Maka dengan ini beta sendiri berpendapat telah tiba masanya untuk menukar dan melantik beberapa orang menteri kabinet dan timbalan menteri yang baharu, termasuk mengekalkan beberapa orang menteri kabinet dan timbalan menteri, iaitu untuk mengukuhkan lagi jentera pentadbiran kerajaan beta dalam meningkatkan keberkesanan fungsi kementerian yang berkenaan. Oleh itu, dengan bertawakal ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, beta telah membuat keputusan dan dengan ini mengisytiharkan perlantikan dan pertukaran beberapa orang menteri kabinet dan timbalan menteri. Pertukaran dan lantikan-lantikan yang beta maksudkan adalah seperti berikut. Pihin Datuk Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menggantikan Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud. Datuk Sri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri untuk menggantikan Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apung. Datuk Sri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin sebagai Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan untuk menggantikan Datuk Sri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apung. Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid
sebagai Menteri Pembangunan untuk menggantikan Datuk Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar. Datin Seri Paduka Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh sebagai Menteri Pendidikan untuk menggantikan Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Sulaiman. Pangeran Haji Syamhari bin Pangeran Datuk Haji Mustafa sebagai Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi untuk menggantikan Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof. Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk menggantikan Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama untuk menggantikan Pangeran Datuk Seri Paduka Awang Haji Bahrum bin Pangeran Haji Bahar. Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Sofyan bin Haji Sabtu sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Brigadier General Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid sebagai Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Pangeran Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani sebagai Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Bagi jawatan Timbalan Menteri Pembangunan adalah dengan ini belum lagi diperlukan. Perlantikan dan pertukaran ini adalah berkuat kuasa pada hari ini, Selasa 7 hari bulan Jun 2022 Masihi, bagi tempoh selama 4 tahun. Manakala beta sendiri masih menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Ekonomi, dan juga Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah masih dikekalkan sebagai Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama, Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri, Datuk Laila Utama, Haji Awang Ibrahim masih dikekalkan sebagai penasihat khas beta dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka
Haji Awang Osman masih dikekalkan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar masih dikekalkan sebagai Menteri Kesihatan. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah masih dikekalkan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof masih dikekalkan sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau masih dikekalkan sebagai Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Perlu beta ingatkan sekali lagi bahawa lantikan-lantikan ini adalah amanah. Amanah mestilah ditanai dengan penuh setia dan sikap bertanggungjawab. Tidak siapapun boleh mengabaikan amanah. Kerana amanah itu adalah ia ibarat perjanjian suci kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, beta tidak lupa merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang tidak lagi dilantik di atas khidmat dan jasa mereka yang disumbangkan selama ini. Semoga Allah jua yang akan membalas dengan ganjaran pahala serta kebahagiaan yang berterusan. 82.6% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 58.8% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perangkaan itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.2%. Sebanyak 380 kes baru telah dilaporkan, iaitu 377 kes hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 361 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 151,161 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 99 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 148,384 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,554 kes. Iaitu 8 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,546 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 880 pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kehormatan negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara.
Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. 375 orang menerima pingat indah kerja baik PIKB, manakala 505 orang menerima pingat kerja lama PKL. Sementara itu, 204 pegawai dan warga Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Kompleks Bridex, Jerudong. Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Yang Berhormat Dato' Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Seramai 101 orang menerima PIKB, manakala 103 menerima PKL, terdiri daripada kalangan pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Lebih 700 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian pingat-pingat kehormatan disempurnakan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud. 388 menerima pingat indah kerja baik PIKB dan 360 menerima pingat kerja lama PKL. Penyampaian pingat merupakan penghargaan dan pengiktirafan kepada warga Jabatan Perdana Menteri selain meningkatkan motivasi para penerima untuk terus mencurahkan bakti kepada kerajaan dan negara. I feel encouraged to be, inshallah, a better police officer, a better civil servant. Dengan adanya pingat ini, kami penerima-penerima akan lebih bersemangat dalam mencurahkan bakti dalam perkhidmatan awam. Manakala 137 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan serta agensi pihak berkuasa di bawahnya menerima pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Dewan Bankuet Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Penyampaian pingat-pingat kehormatan disempurnakan oleh mantan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Mulia Dato' Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkai Seri Setia Dato' Paduka Haji Awang Muhammad Yusof. 68 orang menerima pingat indah kerja baik PIKB dan 69 orang menerima pingat kerja lama PKL. Yang Mulia Awang Mustafa bin Yaakob, Yang Mulia Awang Muhammad Adiwan bin Sabtu. Mesyuarat ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA menyokong pelaksanaan ASEAN dengan mengikuti Pelan Hala Tuju Bandar Seri Begawan Roadmap BSBR Phase 2 bagi pemulihan ekonomi melalui peralihan kepada pendigitalan untuk mempercepatkan Pelan Ekonomi Digital 2022-2025. Perkara tersebut dinyatakan semasa mesyuarat Caucus kali ke-13 yang dihoskan oleh National Assembly of Thailand. Mesyuarat dalam talian tersebut berlangsung di bangunan Dewan Majlis Bandar Seri Begawan. Menyertainya yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya, Dato' Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Perkara utama yang dibincangkan mengenai status implementasi resolusi-resolusi Perhimpunan Agung AIPA ke-42 serta isu kerjasama ekonomi digital ASEAN dalam pasca COVID-19. Mesyuarat juga meluluskan laporan rasmi dengan 11 suara
Mesyuarat kali ini telah dihadiri oleh 10 buah negara ahli AIPA. Jerudong Park Medical Center JPMC dan Pusat Serantau Simeo Vortex menandatangani perjanjian kerjasama untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalisme katak kaki tangan hospital dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Majlis penandatanganan perjanjian diadakan di Simeo Vortex Gadong. Hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Dengan perjanjian tersebut, kedua-dua pihak bersetuju bagi penganjuran program latihan perkhidmatan bagi tempoh 2 tahun bermula 1 Jun 2022. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China sebagai agensi fokal kebangsaan bagi ASEAN Occupational Safety and Health Network ASEAN OSHNET telah menganjurkan bengkel selama 2 hari mengenai topik menyemak amalan kecergasan kerja untuk mengkaji amalan kecergasan untuk bekerja dan peluang bagi penyelarasan kawalan kesihatan pekerjaan di tempat kerja dan kesediaan pekerja. Program diadakan secara hybrid di bangunan desain dan teknologi serta secara maya. Bengkel dilancarkan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Mulia Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud. Bengkel dihadiri oleh agensi-agensi vokal dan wakil-wakil daripada negara anggota ASEAN termasuk penyertaan organisasi yang relevan dari negara Brunei Darussalam. 2021-2025 is reflected in the work. Program eksekutif muda memfokuskan kepada pengasahan bakat kepimpinan diri pegawai-pegawai muda dalam melaksanakan tugas dan kerjaya di sektor kerajaan. Sehubungan itu, sebanyak 5 kumpulan daripada 29 pegawai dari berlainan kementerian membentangkan pelaksanaan projek kemasyarakatan program kohort ke-6 berkenaan. Sesi pembentangan anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam dan Institut Perkhidmatan Awam berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam Kampung Rimba. Hadir mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Mulia Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud. Sesi diserikan dengan mini pameran yang mengetengahkan projek-projek yang dibentangkan oleh 5 kumpulan Program Eksekutif Muda Kohort ke-6 2022. Tujuan utama projek untuk melihat secara langsung kemampuan para pegawai dalam mengenal pasti permasalahan yang dihadapi dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang kreatif serta inovatif. Dalam mengendalikan projek ini di dalam tempoh berjalannya